Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azminda binti Hasan, nomor matriks BA20110845. Baiklah, saya akan mewacanakan artikel dalam tugasan yang diberikan oleh subjek sejarah Malaysia. Dalam video ini saya akan menerangkan 3 aspek penting yang perlu dalam mewacanakan sesebuah artikel, iaitu pengenalan dan etia utama, kelebihan artikel serta kekurangan artikel. Selepas saya memberikan penjelasan mengenai pengenalan, kelebihan serta kekurangan ini, saya akan memberikan pendapat saya sendiri selepas mengulas artikel yang telah ditugaskan ini. Baiklah, kita akan pergi kepada pengenalan dan idea utama terlebih dahulu. Seterusnya ialah mewacanakan artikel sejarah Malaysia, iaitu imperialisme Jepun dan konsep lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya. Baiklah, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai pengenalan dan idea utama. Saya akan memberikan maklumat mengenai imperialisme Barat di Jepun. Kedatangan Commodore Perry sebagai wakil Amerika Syarikat ke Jepun pada 8 Julai dengan tujuan ingin mengadakan hubungan diplomatik bagi kepentingan hubungan perdagangan dengan Jepun. Kedatangan Barat di Jepun disebabkan faktor perkembangan pesat dalam perusahaan menangkap ikan paus di lautan, perusahaan melombong emas di California, perkembangan perdagangan Amerika Syarikat dengan China, serta kemajuan dalam bidang pelayaran. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada pengenalan Jepun yang menjadi asas utama perbincangan dalam mewacanakan artikel ini. Jepun merupakan sebuah negara yang telah pun melalui beberapa fasa dalam proses untuk menuju ke arah sebuah negara yang cukup berkembang maju. Peringkat permodernan adalah peringkat yang penting dalam pembentukan tamadun Jepun kerana masa tersebut merupakan satu titik perubahan yang dikatakan telah membawa kepada kemajuan negara Jepun sendiri. Seterusnya, kuasa barat yang semakin luas di Asia menyebabkan mereka mencorakkan orde ekonomi serta politik dunia selaras dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka. Baiklah, dalam situasi politik dunia yang bergolak itu, berlakunya pemulihan Meiji di Jepun pada tahun 1868. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai apa itu Meiji dan bagaimana ianya berlaku. Permulaan bagi pemerintahan Meiji ialah pada tahun 1868 dan menjadi peristiwa penting dalam sistem pemerintahan Jepun yang sebelum ini dikuasai oleh pemerintahan Shogun yang memerintah hampir 200 tahun. Seterusnya, permulaan pemerintahan Meiji atau lebih dikenali sebagai restorasi Meiji turut menjadi titik tanda pengakhiran sistem feodal di Jepun, di mana ianya digantikan kepada sebuah kuasa pusat, iaitu di bawah naungan Maharaja yang telah diubah suai menjadi bentuk pemerintahan monarki moden. Modernisasi pada zaman keagungan Meiji ditinjau dalam aspek pencerahan pemikiran serta ancakan paradigma kesedaran masyarakat akibat daripada kongkongan penyebaran ilmu bersifat global serta lumpuhnya sekatan kebebasan berbentuk
diskriminatif. Seterusnya ialah kelebihan. Antara kelebihan yang terdapat dalam artikel ialah nasionalisme, industrialisme, dan imperialisme Jepun. Kejayaan proses industrialisasi cukup menyedarkan pemimpin Jepun mengenai lemahnya ekonomi negara mereka. Mereka menyadari pertumbuhan industri besar memerlukan bahan mentah dari luar negara. Ini menyebabkan mereka mesti bergantung kepada pengeluaran bahan mentah dari luar. Oleh itu, pemimpin Jepun berusaha dalam memenuhi keperluan pasaran dengan cara atau kaedah menjadikan Asia Timur iaitu Korea dan China sebagai pembekal bahan mentah kepada Jepun. Kaedah yang digunakan ini untuk membangunkan ekonomi negara Jepun tanpa perlu bergantung lagi dengan bahan mentah daripada Barat. Selepas pemansuhan perjanjian berat sebelah yang dibuat bersama Barat pada zaman Tokugawa dahulu, Jepun telah pun melancarkan dasar luar yang cukup agresif di Asia Timur, terutama sekali negara China. Kemenangan Jepun ke atas Rusia pada tahun 1904 ini telah menyebabkan atau menjadi faktor Jepun menjadi negara yang mempunyai kuasa serta sebaris dengan kuasa kolonial Barat di Asia. Namun, kuasa Barat mereka enggan menganggap Jepun setara dengan kuasa mereka dan wujudlah suatu perasaan tidak suka Barat terhadap Jepun yang sedikit sebanyak memperluaskan kepentingan ekonomi. Jepun telah muncul sebagai negara industri dan berjaya membuka kolonial ekoran daripada kemampuannya dalam kemenangannya dalam peperangan dengan China pada tahun 1895. Dan pada masa yang sama, Jepun turut menyemarakkan perkembangan nasionalisme di kalangan bangsa Jepun. Maka dari itu wujudlah konsep Shōjō Minzoko yang digunakan oleh para penulis dan nasionalis di negara itu. Kejayaan negara telah membawa kepada pembuktian Jepun sebagai bangsa terpilih di rantau Asia dan seterusnya. Shōjō Minzoko, bangsa Jepun mempunyai tanggungjawab yang besar untuk membebaskan Asia dan mengubah kedudukan yang inferior dalam arena politik antara bangsa. Yang terakhir ialah kekurangan. Kekurangan yang terdapat dalam artikel ini ialah tanggapan buruk pihak Barat terhadap Jepun cukup menunjukkan sifat sebenar Barat. Walaupun Jepun pada ketika itu sudah cukup berkuasa serta menjalankan sistem politik yang stabil, namun negara tersebut masih dipandang rendah oleh pihak Barat. Malahan dianggap sebagai negara yang masih tidak mempunyai kuasa. Fenomena ini berlaku kerana pihak Barat yang mencurigai tindak tanduk Jepun di China dalam mengembangkan ekonomi mereka Di samping itu, dalam penubuhan Orde Dunia, Jepun juga tidak memberikan sokongan. Ini kerana terdapat kalangan pemimpin Jepun, iaitu golongan birokrat dan pemimpin tentera yang masih ragu-ragu terhadap motif sebenar kuasa-kuasa Barat ini. Sistem Versailles yang diperkenalkan oleh Jepun turut ditolak oleh kuasa-kuasa Barat, dan ini menimbulkan lagi kecurigaan pihak Jepun. Dan akhirnya peristiwa Manchuria 1931 serta penarikan keluar Jepun daripada Liga-Liga Bangsa 1993 yang membawa kepada pendekatan dasar luar
Jepun serta perkembangan politik di negara itu. Baiklah, kesimpulan yang kita dapat daripada artikel ini ialah negara Jepun melalui pemulihan Meiji, mereka telah meningkat dari segi permodenan negara mereka yang membawa kepada kekuasaan negara tersebut, sehingga kan mereka melakukan apa yang bisa kita pemberontakan atau lebih kepada mengharapkan negara Asia lainnya tanpa perlu berharap kepada Barat lagi. Sebagai contoh, Jepun mengharapkan bahan mentah daripada China dan Korea sahaja kerana mereka ingin betul-betul memutuskan hubungan dengan Barat, kerana mereka ingin mempunyai kerajaan yang kuat di Asia Tenggara, atau kita boleh katakan di rantau Asia.